Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, salam reformasi. Ini adalah kali pertama dalam tahun ini Pakatan Rakyat sebagai sebuah pakatan politik melancarkan belanjawan kita sendiri. Ini diputuskan 3-4 bulan yang lepas. Sebelum ini tahun 2009 yang mengadakan belanjawan bayangan, kita panggil shadow budget. Belanjawan bayangan adalah DAP. Tujuan kita buat belanjawan pada tahun ini kerana kita tahu ini adalah belanjawan yang terakhir sebelum pilihan raya. Saya sebenarnya sediakan slide dan juga beberapa risalah, tapi tak apa, lepas ini saya serahkan kepada saudara Anwar dan rakan-rakan, boleh untuk diserahkan kepada semua pimpinan, boleh digunakan untuk penerangan di bawah ataupun dijadikan risalah. Baik. Belanjawan ini kita sediakan sebahagian besarnya tenaga datangnya daripada keadilan, memang betul. Kemudian daripada DAP dan juga PAS. Kita tetapkan supaya kita lancarkan belanjawan 3 hari sebelum belanjawan diumumkan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri umumkan 7 Oktober hari Jumaat, kita lancarkan 4 hari Rabu. Kenapa kita buat begini? Beberapa. Satu pertamanya ialah supaya kita ada jawapan kita sendiri bagaimana kita nak mentadbir negara. Selepas 2008, perkara yang paling banyak berubah dalam senario politik Malaysia adalah adanya contestation, ada pertandingan dari segi dasar dan juga program kerajaan di antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Ini yang paling payah kepada Barisan Nasional. Selama ini, apa yang disuap kepada rakyat, yang itulah yang bulat-bulat rakyat terpaksa telan. Sebab tidak ada satu gagasan politik yang boleh bagi program ataupun dasar yang berbeza. Dan perkara ini juga satu kelebihan yang Pakatan Rakyat ada, yang Barisan Nasional sampai sekarang tak tahu macam mana nak beri reaksi. Selama 50 tahun mereka memerintah, mereka tidak biasa berbahas ataupun berlumba dari segi dasar. Dia tidak pernah ada polisi contestation. Selalunya di satu hala. Jadi bila ada Pakatan Rakyat dalam tahun 2008 sampai sekarang, mereka masih lagi mencari-cari jalan dan hilang punca macam mana dia nak jawab. Kalau kita keluarkan buku jingga, macam mana dia nak jawab? Sebab itu kita tengok, bila kita keluarkan buku jingga dulu, respons dia mudah aja, dia tiru. Sebab dia tak reti nak berjawab dan berbahas, dia tiru. Perdana Menteri Najib akan nafikan, tapi kita ada dokumen yang datang dan bocor daripada baik Jabatan Perdana Menteri, baik APU, baik pemandu, yang menunjukkan bahawa mereka kaji satu persatu dan arahan supaya mana yang boleh ditiru, maka ditiru. Sebab itu kita buat juga belanjawan bayangan, shadow budget yang kita lancarkan. 2 sebab. Pertama, atas dasar polisi contestation tadi, supaya rakyat dapat membezakan kalau dipilih Pakatan Rakyat, bagaimana kesannya kepada ekonomi harian, ekonomi negara dan lain-lain. Yang kedua ialah supaya di antara bulan sekarang sampai pilihan raya akan datang, yang boleh dipanggil bila-bila masa sahaja, kita tidak beri peluang 100% kepada Barisan Nasional untuk hamburkan rasuah mereka, untuk gula-gulakan rakyat. Sekarang bila ada 2 belanjawan, maka rakyat boleh memilih dan membandingkan. Cara itu iaitu dengan in English by taking away the limelight daripada bajet Barisan Nasional, maka ini boleh mengurangkan risiko kita tertipu sebab rakyat digula-gulakan. Bulan 12 ini akan masuk RM100 tiap-tiap kepada mereka yang layak. Bulan 1 insya-Allah masuk RM500. Tetapi pengalaman kita daripada buku jingga sampai sekarang ialah demi kebaikan rakyat. Kalau yang kita cadangkan itu baik dan mendapat sokongan rakyat, baik kita cadangkan awal-awal, baik mereka tiru. Ada orang kata kalau kita keluarkan, maka Barisan Nasional akan tiru, rugi kita. Kita tak pandang sebegitu. Kalau dia tiru apa yang kita nak buat, lagi baik. Sebab akhirnya yang dapat kebaikan adalah rakyat.
Sebab itu bila kita kata kita nak hapuskan tol, dia cuba batalkan 2-3 tol, tak apa. Yang dapatnya adalah rakyat. Bila kita kata kita nak naikkan gaji guru, maka mereka naikkan gaji pengetua, dia tawarkan bonus dan sebagainya. Alhamdulillah, yang dapat adalah rakyat. Kita adalah satu parti yang yakin dengan kebijaksanaan dan juga kepandaian rakyat. Kita yakin dengan wisdom rakyat. Mereka boleh bezakan. Jangan bimbang siapa yang ambil kredit, siapa yang lancarkan dulu. Akhir sekali kita yakin sampai ke peti undi, rakyat tahu dari mana sampainya. Itu gambaran kasar kenapa kita melancarkan belanjawan pada tahun ini. Baik, saudara-saudari, apa masalah utama ekonomi negara? Dan perkara ini perlu kita fahami semua dalam lingkungan pimpinan keadilan, dalam jentera penerangan kita. Kerana dalam pilihan raya akan datang, isu yang paling utama yang menentukan siapa yang menang dan kalah adalah isu ekonomi, bread and butter, isu kos sara hidup tiap-tiap hari. Malah kalau kita tengok di negara-negara lain, akhir sekali isu yang menentukan keputusan pilihan raya adalah isu ekonomi. Bush kalah, Bush senior, Bush kalah tahun 92 kepada Clinton pun cerita ekonomi. Republican kalah kalau di Amerika kepada Obama tahun 2000 berapa dia? 2008 baru ni pun kerana isu ekonomi. Dan begitu juga di Malaysia. Kita memang ada 2-3 isu yang orang kata isu sentimen. Kalau orang Melayu, persoalan kepentingan politik Melayu tentang agama Islam dan sebagainya. Kepada orang bukan Islam, tentang kebebasan agama, tentang hak sama rata, keadilan dan sebagainya. Ini isu-isu sentimen. Tetapi akhirnya golongan pengundi atas pagar, mereka mengundi berdasarkan perut. Mereka mengundi berdasarkan parti mana yang boleh menawarkan tawaran politik yang tawaran ekonomi yang terbaik pada mereka. Sebab itu kalau kita tengok kepada komposisi pengundi dalam PRU ke-13, menjelang tahun akhir 2011 ini, insya-Allah kita akan ada 2 juta pengundi baru. Kali pertama mengundi. Bangla banyak mana? Wallahualam lah, saya tak tahulah. Daripada 2 juta itu. Tapi kalaulah Bangla Indonesia ada 100,000, kita masih lagi ada 1.9 juta pengundi yang kali pertama mengundi. Umur mereka besar kemungkinan di bawah 26-25 tahun. Mereka ini juga besar kemungkinan tidak ada kesetiaan politik kepada mana-mana pakatan, baik Pakatan Rakyat atau Barisan Nasional. Mereka ini juga adalah kumpulan yang akan buat keputusan dalam saat-saat terakhir undian. 3 hari terakhir baru dia buat keputusan. Dia tak buat keputusan sekarang. Jadi ini yang akan tentukan pilihan raya akan datang. Sebab itu saudara-saudari, apa nama saya dah lupa. Sebab itu 1.9 juta ni, kalau kita tolak 100,000 100,000 pengundi yang diseluduk masuk, akhir sekali contestation dia yang kita nak pikat adalah 1.9 juta ini. Dan kalau kita tengok pilihan raya umum 2008, Barisan Nasional hanya menang dengan undi majoriti seluruh Malaysia 350,000 sahaja. Only 350,000 di seluruh Malaysia. Jadi dengan 2 juta pengundi baru, keputusannya boleh pergi mana-mana sahaja. Dan sebab itu, kempen kita perlu diselaraskan, mesej kita perlu seragam. Kita kena tahu dan tumpukan kepada isu-isu yang betul-betul memikat dan mahu didengari oleh pengundi-pengundi yang pertama kali akan mengundi ini. Sebab itu isu ekonomi kita tidak boleh lari, terutamanya isu ekonomi harian. Jadi kita mula dengan apa masalah ekonomi di negara kita. Kalau tanya ahli ekonomi, banyaklah dia cerita macam-macam. Tapi bagi saya, untuk dimudahkan untuk kita berkempen di bawah, ada 3 masalah utama ekonomi negara yang kalau diterangkan kepada siapa-siapa pun, dari kampung, orang kaya, businessman, pelajar, semua faham. Pertama, harga barang.
Ini masalah ekonomi. Kenapa harga barang naik? Kenapa harga barang tinggi? Ada dua sebab yang disebabkan oleh kegagalan Barisan Nasional. Pertamanya ialah kegagalan untuk mengurangkan pergantungan kepada import makanan. Ini perkara yang paling basic sekali, asas sekali kenapa harga barang begitu tinggi berbanding dengan dulu. Sebab daripada tahun 2000 lagi kita telah tengok pergantungan Malaysia sebagai sebuah negara kepada import makanan. Bawang kita import daripada India, beras kita import daripada Vietnam, Myanmar dan juga Thailand. Kentang, potato pun daripada Indonesia sekali. Apa lagi? Sayur pun saya tak tahu, saya tak makan sayur, tapi saya pasti sayur pun diimport juga. Jadi kambing 90% daripada bekalan daging kambing kita diimport contohnya. Jadi daripada 2000 lagi perkara ini sudah dikenal pasti kalau kita tidak tangani dengan baik, dia akan ada kesan kepada negara. Pertama, dari segi food sovereignty, dari segi kedaulatan negara kita, kemerdekaan kita. Sebab kalau kita bergantung kepada import terlalu banyak makanan, maka senang kita diperas ugut. Sebab itu persoalan food sovereignty, kedaulatan negara kerana bekalan makanan ini telah dibincangkan dari tahun 2000 lagi. Tahun 2000 juga Kerajaan Barisan Nasional sendiri telah meletakkan sasaran menjelang tahun 2010, tahun lepas, sepatutnya import makanan dikurangkan menjadi 14 bilion setahun. Apa keadaan dia tahun lepas? Dia meningkat jadi 30 bilion. 2 kali ganda daripada taras yang sepatutnya kita boleh tangani. Dalam masa 10 tahun itu juga Kerajaan Barisan Nasional sudah peruntukkan hampir 20 bilion ringgit untuk sektor pertanian, kononnya untuk kita jana dan juga tanam hasil pertanian kita sendiri, baik padi, sayur dan sebagainya. Contohnya kalau kat Gopek tu ada Terminal Agro Nasional, betul, iaitu beratus juta dia habis. Taman ke teman? Teman. Gajah Putih. Begitu juga dengan projek-projek pertanian yang lain. Yang ini saudara-saudari kena terangkan dengan baik kepada akar umbi. Kenapa harga barang meningkat? Sebab Kerajaan Barisan Nasional curi duit, seleweng peruntukan yang sepatutnya digunakan untuk kita tanam hasil makanan kita supaya kita tidak import. Akhirnya selepas 10 tahun import kita, pergantungan kita naik 2 kali ganda. Bila kita import makanan 2 kali ganda, sudah tentu bila harga makanan dunia naik, banjir di Thailand, di tempat-tempat lain, sudah tentu ada kesan kepada Malaysia harga barang. Pertama. Yang ini penting sebab kadang-kadang orang kita tak faham kenapa harga barang naik. Dan kenaikan harga barang makanan ini akan terus tinggi, dan kalau nak banding dengan segala barang-barang lain, harga makanan paling tinggi. Inflasi negara 3%, tapi inflasi barang makanan 5%. Dan jangkaannya tahun depan pun 2012 pun kadar itu akan tetap kekal pada kadar yang sama. Maksudnya kita berada di dalam keadaan yang lebih baik berbanding Barisan Nasional. Kerana mustahil Barisan Nasional boleh memanggil pilihan raya umum akan datang dalam keadaan harga barang turun. Harga barang akan terus naik, dan sebab itu kita kena gunakan sebaiknya untuk menang pilihan raya akan datang. Pertama. Yang kedua, kenapa harga barang di Malaysia ataupun perkhidmatan dan sebagainya tinggi, mahal? Sebab monopoli, dan juga sebab sebab penyelewengan kroni dan sebagainya. Kalau contohnya satu projek yang boleh dilaksanakan 100 juta, dia jadi 200 juta. Bila 200 juta, pertambahan 100 juta akibat rasuah itu perlu dibayar oleh rakyat. Monopoli contohnya, apabila kita ada 5-6 monopoli telefon, ada 3-4, sekarang ada 3 yang besar. Maxis, milik Ananda Krishnan,
Celcom milik kerajaan dan juga Digi. Sebelum ini milik Vincent Tan dan juga U-Mobile milik Vincent Tan. Bila ada monopoli sebegini, maka tidak ada persaingan harga yang sihat. Dia tetapkan harga. Dia kata setiap daripada syarikat kita boleh dapat untung 2 bilion tiap-tiap tahun. Kamu jangan turunkan harga, kamu jangan turunkan harga. Bila semua tak turunkan harga, yang kaya adalah syarikat-syarikat kroni, yang kena bayar adalah rakyat. Dan Malaysia terlalu banyak monopoli seperti ini. Kita ada sekarang ini monopoli AirAsia dengan Mas. Mereka ada kolaborasi, kerjasama kononnya akan menyebabkan monopoli. Kita ada monopoli Astro. Ikut suka dia, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun dia nak tukar. Dia tukar package macam ni, dia tukar, rakyat terus bayar. Kita ada monopoli dari segi IPP, penjana elektrik bebas, yang perjanjiannya memaksa TNB beli pada harga yang mahal, dan akhirnya rakyat kena tanggung. Kita ada monopoli air. Jadi monopoli ini sebenarnya menyebabkan apa yang dalam ekonomi kita panggil distortion, herotan harga, distorted price. Kalau dalam kelas ekonomi, herotan maksudnya kalaulah kita benarkan berlakunya pertandingan yang ataupun persaingan yang adil dan sihat, sepatutnya harga telefon charge 10 sen semini itu boleh kurang, jauh lebih murah daripada itu. Sebab kalau kita tengok syarikat-syarikat telekomunikasi Malaysia, yang 4 biji itu antara yang paling untung sekali di dunia. Marginnya cukup tinggi. Sebab apa? Sebab dia ada monopoli. Mereka berpakat supaya rakyat bayar asalkan mereka untung. Contohnya. Sebab itu dua perkara ini kita kena faham. Ini adalah dua sebab utama yang menyebabkan masalah pertama ekonomi Malaysia, harga barang naik. Bila harga barang naik, dan saya akan sebut masalah yang kedua, iaitu masalah gaji. Bila digabungkan kedua-dua ini, menyebabkan rakyat Malaysia terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi, yang tak padan dengan pendapatan mereka sekarang. Pertama, harga barang tinggi. Yang kedua, masalah ekonomi yang utama, yang nombor 2 ialah kerana gaji rakyat Malaysia adalah rendah. Gaji rakyat Malaysia kalau kita bandingkan dengan produktiviti, dia tak sepadan. Orang tanya, terutamanya orang-orang bisnes besar lah, dia kata kalau nak naikkan gaji pekerja, gaji rakyat, dia mesti padan dengan produktiviti. Kalau ikut kajian yang dibuat oleh Bank Dunia dalam bulan Julai 2011, baru lagi kajian itu dibuat, dibentangkan kepada kerajaan. Seperti biasa, kita dapat satu laporan bocor. Macam biasa, kita mesti dapat laporan bocor kan? Jadi sebab itu utusan Malaysia kata Anwar Ibrahim banyak pasang pengintip mata-mata. Sebenarnya tidak. Apa-apa pun kita ramai orang dalam perkhidmatan awam yang tak macam mana akan email dan bagi dan sebagainya. Jadi kita ada laporan itu. Laporan itu jelas menunjukkan bagaimana gaji pekerja di Malaysia tak padan dengan produktiviti dia. Maksudnya macam ni, produktiviti ni diukur macam ni: berapa nilai tambah ataupun berapa barang, hasil barang tu yang dibuat setahun. Saya bagi contoh. Kalau kita ambil pekerja yang saya ingat, kalau kita ambil pekerja kilang elektronik, nilai tambah dia setahun adalah nilai tambah dia setahun adalah 20,000. Yang saya boleh ingat, 20,000. Gaji dia lebih kurang RM4 sejam. RM4 sejam ni, kalau produktiviti sama dengan gaji, maksudnya bila kita kali gaji dia sejam dalam setahun, dia akan jadi sama dengan apa yang disumbangkan kepada syarikat dan sebagainya. Dia sumbangkan RM20,000 setahun yang dia buat dan sebagainya. Tapi gaji dia RM3-4 sejam. Kalau sehari dia kerja 8 jam, 32 kan, baru 30 baru 30 ringgit sehari. Kalau dia kerja 30 hari lah, tak berhenti, baru RM900 sebulan. RM900 sebulan, 12 bulan, baru dalam RM10,000, RM11,000.
Maksudnya pekerja kilang elektronik di Malaysia ini, walaupun nilai kerja dia, sumbangan dia kepada syarikat dari segi hasil keuntungan adalah 20,000, dia dibayar separuh daripada apa yang dia dapat. Begitu juga keadaannya dengan pekerja restoran. Pekerja restoran nilai tambah dia kurang sikit dalam RM15,000, tapi dia dibayar 3 ringgit sejam. 3 ringgit sejam lebih kurang RM10,000 setahun, pun kurang RM5,000 dan sebagainya. Kenapa ekonomi kita, gaji rakyatnya begitu rendah berbanding dengan negara-negara lain? Sebab itu orang kata kalau di Australia, kerja sebagai tukang sapu boleh hidup mewah. Kalau di Brunei contohnya, orang kata lebih baik daripada kalau seorang siswaza, lebih baik daripada kerja di Malaysia, pergi kerja jadi tukang sapu di Brunei, sebab gajinya lebih baik daripada Malaysia. Keadaan ini berlaku sebab selama 30 tahun kita mewarisi ekonomi yang dimulakan oleh Mahathir Mohamad yang beri kelebihan kepada kos rendah. Dulu tahun 80-an, 70-an dibayar gaji rakyat rendah. Sepatutnya kalau macam di negara-negara lain, bila produktiviti kita makin kaya, gaji makin naik. Tapi Mahathir otak dia putar belik sikit. Dia sebab ramai kawan-kawan, anak beranak, kerabat dia yang juga kaya-kaya, yang tokel kilang arak pun ditokel juga dan sebagainya. Daripada dia naikkan gaji pekerja rakyat Malaysia yang akan kurangkan untung dia buat dasar baru, dia ambil orang Bangla, Indonesia, Myanmar dan lain-lain. Jadi selepas 20 tahun, negara kita mempunyai tenaga kerja asing yang sangat tinggi. Kalau di sektor peladangan, hampir 80% pekerja-pekerja di sektor peladangan adalah pekerja asing. Dan mereka ini dibayar gaji yang murah, terlalu murah, yang mustahil ada rakyat Malaysia yang sanggup bekerja pada gaji itu. Sebab itu daripada 12 juta tenaga kerja kita, lebih kurang 3 juta adalah rakyat asing. Dalam keadaan ini, bila kita ada pergantungan kepada tenaga asing yang murah, maka sudah tentu majikan dia tak akan bayar harga yang tinggi. Kenapa dia nak bayar rakyat Malaysia pada kadar yang tinggi apabila dia boleh bayar dan buat keuntungan dengan pekerja-pekerja asing? Dia bayar RM300, dia letak dalam satu rumah, 30 orang kongsi. Itu yang semua untuk kaya-raya. Kaya tokel, yang miskin rakyat Malaysia, orang Bangla okeylah dia dapat kerakyatan sekarang. Jadi saudara-saudari, ini adalah sebab nombor 2 kenapa ekonomi kita memberi kesan yang buruk kepada rakyat sekarang. Sebab gaji tidak naik. Sebab itu bila kita sebut kepada orang tahun 80-an keluar universiti, gaji 1,500, proton zakat 15,000, InsyaAllah okey lagi, boleh hidup lagi. Sekarang 30 tahun, 25 tahun kemudian, keluar universiti, gaji 1,800, naik 300 je. Proton saga paling cabut sekali 50,000. Rumah kalau di Kuala Lumpur, mana ada rumah bawah 200,000 dah? 300,000 pun tak ada. Jadi dengan RM300 pertambahan gaji itu, mustahil rakyat Malaysia boleh hidup dengan baik. Dan 2 perkara ini adalah isu yang kalau kita main dan terangkan dengan baik kepada orang muda, 2 juta pengundi muda itu, inilah yang akan memenangkan kita dalam pilihan raya akan datang, saudara-saudari. Isu kenapa harga barang tinggi, isu kenapa gaji rendah, kerana kedua-dua ini adalah akibat kegagalan dasar ekonomi Barisan Nasional. Bukan dia tiba-tiba jadi macam ini, dia adalah consequence, kesan daripada salah takbir, penyelewengan Barisan Nasional. Dan yang ketiga, yang ini yang untuk tinggi-tinggi sikit, yang ketiga, apa masalah ekonomi Malaysia? Terlalu banyak berhutang. Kita terlalu banyak berhutang kerana kerajaan bermewah-mewah, kerana projek-projek besar yang tiris, yang sepatutnya 200 juta jadi 600 juta, Istana Negara bermula 400 juta jadi 1.2 bilion contohnya, 3 kali ganda naik harga. Yang ini apabila ekonomi kita tidak berkembang dengan baik,
orang tak kaya. Bila orang tak kaya, ekonomi tak sejahtera, kerajaan tak dapat hasil daripada cukai, apa dia buat? Dia berhutang. Saya akan sentuh sedikit sebanyak tentang hutang. Bila berhutang, selama 14 tahun berturut-turut kita berhutang. Daripada tahun pertama Mahathir Mohamad jadi Menteri Kewangan. Sebab tu kalau orang kata Mahathir ni pandai ekonomi ni, Allahu Akbar. Malaysia mula berhutang 14 tahun berturut-turut bila Mahathir Mohamad jadi Menteri Kewangan. Sampai sekarang tak keluar-keluar lagi daripada hutang. 14 tahun berhutang menyebabkan negara kita dah sampai ke satu peringkat yang kita dah pergi kanan pun tak boleh, pergi kiri pun tak boleh. Nak berhutang lagi pun tak boleh. Kalau tak berhutang tak boleh bayar gaji. Dan kesan dia yang kita kena terangkan kepada rakyat, orang muda 2 juta itu ialah siapa yang akan bayar hutang bukan Rosmah. Dia dah ada cincin tak apa. Siapa yang akan bayar hutang? Bukan Najib. Akhirnya yang akan bayar hutang adalah 2 juta orang muda yang akan menanggung hutang ini 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Dari saya sebut itu kerana itulah tunggak 3 perkara yang kita cuba selesaikan. Dalam belanjawan kita, fokus kita adalah untuk selesaikan 3 perkara tersebut. Kerana 3 perkara tersebutlah yang akan ada kesan paling besar kepada rakyat Malaysia. Pertama, turunkan harga barang. Kedua, naikkan gaji pekerja. Ketiga, kurangkan hutang negara. Jadi segala perbandingan di antara belanjawan yang kita buat dengan belanjawan Barisan Nasional mestilah didasarkan kepada 3 perkara tadi. Belanjawan mana yang paling baik untuk turunkan harga? Belanjawan mana yang dasarnya akan menaikkan gaji rakyat? Dan belanjawan yang mana yang berhemat, yang boleh kurangkan hutang negara serta-merta supaya tidak membebankan rakyat dalam masa akan datang.